Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya murid-murid yang saya hormati. Terima kasih kerana masuk kelas tepat pada masa ataupun yang awal. Okey, cikgu akan sambung ya kepada apa yang cikgu telah sebutkan pada kelas sebelum ini mengenai penulisan laporan eksperimen sains. Laporan eksperimen sains. Murid-murid, sebelum cikgu nak pergi secara mendalam, anda telah diperkenalkan secara am ada 8 eksperimen yang perlu dibuat di tingkatan 4. Ada 8 eksperimen yang perlu dibuat. 8 jumlahnya. Jadi, jadi nak hafalkan semua ni tak? Cikgu jelaskan dengan cepat saja. Murid-murid, jadi kemungkinan kamu akan tertanya, saya faham. Cikgu, sekolah ini sekarang kita buat PDPR. Kita tak berada di makmal. Tak boleh buat eksperimen. Jadi macam mana kita nak buat laporan sains ini? Okey, dengar habis ya. Jadi kenapa? Macam mana kita nak buat? Murid-murid, anda perlu faham bahawa eksperimen bukannya anda masuk ke makmal terus buat. Tolong ubahkan konsep ini. Maksud dia, kita bukannya terus masuk ke dalam makmal sains, membuat sesuatu eksperimen tanpa persiapan minda dan persiapan laporan. Kamu perlu faham benda itu dulu. Maksud dia, kita masuk buat eksperimen itu betul. Tapi sebelum masuk itu, kita seharusnya sudah membuat persiapan. Cikgu, persiapan apa itu? Sebelum cikgu mula, izin cikgu perkenalkan. Jadi kepada mereka yang tengah menjimatkan data, cikgu harap anda boleh bukakan skrin sekejap lah. Bukakan skrin supaya tengok ke depan apa yang cikgu nak sampaikan melalui apa itu DSKP ataupun syllabus lah yang anda perlu faham. Murid-murid, antara ilmu yang paling penting dalam sains ini bukannya menghafal fakta-fakta sains. Bukannya, anda perlu faham ya. Anda diajar juga penyiasatan saintifik, satu cara anda untuk mengkaji hipotesis. Cikgu, apa itu sebenarnya? Saya tak fahami. Okey, murid-murid tengok pada skrin anda sebelah kanan ya. Aktiviti penyiasatan saintifik ataupun menjalankan eksperimen lazimnya dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid akan menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains. Untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Jadi, bukannya semua anda hafal buku ya. Jadi, kita perlu belajar disiplin-disiplin untuk belajar sains. Antara satu perkara yang paling penting berbanding dengan mata pelajaran lain ialah menjalankan eksperimen ataupun membuat penyiasatan saintifik. Jadi, maksud dia, sebelum anda nak belajar sesuatu konsep itu, kamu nak buat eksperimen, betul? Siapa ni ya? Jasmine baru masuk kan? Jasmine, faham ke tak? Boleh ikut ke tak sampai sekarang, Jasmine? Jasmine, ada tak? Boleh ya? Jadi cikgu sambung ya. Jadi, apa yang kita perlu buat sebelum kita mulakan satu eksperimen? Jadi, kita akan mengenal pasti masalah terdahulu. Mengenal pasti masalah. Itu yang kita akan buat pernyataan masalah. Sabar. Jadi cikgu akan cakap apa yang ada dekat dalam laporan. Nanti kita akan masuk ke dalam topik eksperimen yang apa yang kita perlu buat. Jadi pertama, kita perlu mengenal pasti masalah. Kita perlu tuliskan apakah masalah itu. Kalau boleh, tuliskan dalam bentuk soalan. Nanti cikgu akan sebut, sabar. Lepas itu, kita akan membina hipotesis. Kita ada masalah, kita akan binakan hipotesis dan kita akan merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan di sini dan cara pengumpulan data. Dua perkara di sini. Baru kita akan merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik. Baru kita akan buat eksperimen. Menjalankan penyiasatan saintifik. Jadi maksud dia, sebelum kita nak pergi buat eksperimen, kita dah harus bersiap sedia. Jadi,
Maksud dia, kalau Jeku sekarang minta anda buat laporan eksperimen pun, tak ada isunya, Jeku, saya tak buat eksperimen. Bagaimanakah saya nak buat laporan eksperimen? Tolong ubahkan konsep itu. Okey, ubahkan konsep itu. Seharusnya kamu dah bersedia sebahagian daripada laporan tersebut sebagai perancangan anda masuk untuk buat eksperimen. Jadi, tengok pada skrin sekarang. Skrin handphone kamu ya. Ini tak ada dalam buku. Sabar nanti Jeku akan minta kamu tengok buku teks ya. Jadi, ada apa perkara yang perlu ada di dalam laporan eksperimen? Ada apakah perkara yang perlu ada dalam laporan eksperimen kamu? Dia bermula daripada perkara pertama iaitu tujuan. Murid-murid, tujuan. Pernyataan masalah yang kedua, pergi ke hipotesis. Dan kalau anda tak boleh nak buat hipotesis dahulu, kita sarankan kita buat pemboleh ubah, menjawab dulu pemboleh ubah sebelum masuk ke hipotesis. Cikgu, pemboleh ubah ada berapa jenis? Dalam kamu punya penyiasatan saintifik, pemboleh ubah dibahagikan kepada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah kedua bergerak balas, dan pemboleh ubah dimalahkan. Ketiga. Ada berapa di sini? Ada 3. Murid-murid 3 ni. Apa beza dia? Sabar, kita akan rujuk kepada eksperimen yang anda perlu buat ataupun perlu sediakan sebelum anda masuk sekolah. Tapi untuk kamu tingkatan 4, ada satu eksperimen yang anda boleh terus buat. Terus buat tanpa masuk ke makmal. Hanya perlu berhubung dengan kawan-kawan yang lain saja. Okey, perkara kelima selepas pemboleh ubah adalah bahan dan radas. Bahan dan radas. Kalau anda nak asingkan, bagus. Bahan dan radas asingkan, tapi ini dikira sebagai satu perkara juga. Bahan dan radas, perkara kelima. Okey, radas ialah benda yang kamu guna boleh pulang balik seperti apa yang ada. Bahan kamu guna dan tidak boleh dipulangkan semula seperti larutan kimia. Kalau kamu guna, kamu pakai dan tak boleh pulang balik. Lepas itu, okey, yang dalam bahan itu, kenapa ada perkara-perkara yang kamu tak faham? Sabar, kita akan jelaskan pada masa akan datang. Selepas perkara kelima, 6 ialah prosedur. Prosedur ataupun metodologi. Macam mana kamu buat eksperimen itu. Lepas itu, perkara ketujuh, keputusan ataupun ada buku dia gunakan istilah pemerhatian. Boleh. Keputusan biasanya dalam bentuk jadual. Nanti cikgu akan sebut semula jadual. Macam mana kita nak buat jadual? Nanti. Dan perkara ke-8, perbincangan. Dan perkara yang terakhir iaitu ke-9, kesimpulan. Okey, jadi dalam satu laporan eksperimen yang lengkap, dia harus bermula daripada tujuan dan tamat sehingga kesimpulan. Cikgu, saya tak buat eksperimen itu. Jadi, setidak-tidaknya anda boleh buat persiapan sehingga prosedur. Macam mana nak buat eksperimen itu? Itu yang membezakan kepada murid-murid, siapa yang masuk ke makmal sains, kamu kalau ada tabiat, cikgu, apa yang saya perlu buat? Salah tu. Masuk makmal, apa benda kat meja, kamu boleh terus buat. Benda di meja, kamu dah tahu apakah prosedur untuk menjalankan eksperimen tersebut. Tak ada masalah pun sebenarnya, boleh terus buat saja. Sebab anda telah buat persiapan dan mengkaji apa yang perlu buat untuk eksperimen tersebut. Jadi murid-murid, apakah eksperimen pertama yang cikgu nak anda buat? Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya dulu beberapa orang di sini. Syafiqah, boleh faham? Damia Syafiqah? Damia? Syafiqah boleh faham? Yo Kenya boleh faham? Yo Kenya? Kenya, okey Kenya. Boleh ikut ke tak? Yo Kenya. Nasro? Nasro ada?
Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, cikgu sambung ya, minta izin ya. Okey. Jadi sekarang cikgu nak anda buka buku teks anda. Okey, buka buku teks anda sekarang. Pergi ke muka surat 38. Muka surat 38 dan 39. 38 dan 39. Ya. Kamu ada 3 laporan eksperimen. Dikira satu eksperimen tau. Tapi ada 3 laporan yang anda perlu buat dalam masa terdekat ini dan hantar selepas buka sekolah nanti. Okey. 3 laporan sains anda perlu buat. Ada satu eksperimen, dia dalam satu eksperimen ini ada 3 bahagian, jadi perlu sediakan 3 laporan yang berbeza. Jadi murid-murid, cikgu akan memaklumkan kumpulan anda pada masa akan datang. Kamu akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan ya. Jadi segala data yang kamu akan kumpulkan itu, cikgu berharap supaya kamu akan berhubung kawan-kawan kamu untuk untuk apa? Untuk mendapatkan data. Cikgu, data apa? Sabar. Kita akan buat satu demi satu. Jadi murid-murid yang saya hormati, kalau kamu tengok muka surat 38. Okey, kalau kamu tak ada buku tak apa. Kita buat sama-sama pada skrin saja. Okey, itu kalau kamu ada data lah. Kalau tak ada data, tak boleh buat apa-apa. Jadi sekarang, murid-murid, kalau anda tengok pada buku teks anda. Kalau anda tengok pada buku teks kamu ya. Kamu sekarang ada satu aktiviti yang untuk menguji. Dia ada A, B, C ya. Kita baca A dulu. Kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Okey. Jadi kita nak buat laporan. Cikgu, saya masih belum buat eksperimen. Lupakan statement itu. Buatkan sekurang-kurangnya sehingga prosedur supaya anda tahu apa yang perlu dibuat. Jadi apakah tujuan eksperimen itu? Kamu telah diberikan dalam muka surat 38 itu, okey, untuk apa itu? Kalau anda tengok untuk apa? Kalau anda muka surat 38, kalau kamu tak boleh, kamu akan ikut cikgu saja untuk menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi manusia. Jadi, cikgu, saya belajar buat benda ini ada kaitan dengan SPM ke? Kalau benda itu terlintas di minda anda, cikgu jawab kamu sekarang, ya. Soalan SPM kertas 2 bahagian C, soalan pertama. Iaitu soalan nombor ke-10. Dia 9, 10, 11, 9 lah. Silap cikgu. Biasanya memang soalan merancang eksperimen. 10 markah merancang. Di situ kamu perlu tulis tujuan, tulis pernyataan masalah, tulis hipotesis. Jadi sekarang hanya kamu minta kamu salin tau. Tapi ketika anda salin, kita nak faham sebenarnya apakah tujuan eksperimen itu berbunyi. Kalau anda baca tujuan eksperimen, tujuan menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi manusia. Kamu di sini, kamu sudah tahu. Kamu akan buat eksperimen, ada sesuatu yang kamu akan ubah. Ada sesuatu yang akan ubah. Itu yang kita nama pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasikan. Itu woman 操纵的操纵性变数 kita kawal. Jadi kita akan kawal jantina. Lelaki ke perempuan. Okay. Lepas itu apakah bergerak berasas? Kesan jantina ke atas. Jadi yang belakang ini, inilah dia sebenarnya bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Denyutan nadi. Jadi di sini kita nampak dalam eksperimen ini kita akan tengok bukan kawal, menentukan jantina, lepas tu perhatikan lelaki macam mana kadar denyutan nadi dia, perempuan menjadi perempuan, tengok kadar denyutan nadi dia macam mana. Okey? Jadi apakah yang kita malarkan dalam eksperimen ini? Cikgu, apa itu malar? Tetapkan nilai yang tidak berubah. Nilai yang tidak berubah dalam eksperimen ini. Contoh kalau kamu kata tingkatan 4, kita akan malarkan umur. Umur
murid. Umur. Sebab kamu semua ada umur yang sama. Tak ada orang tua, orang muda. Sebab orang tua dan muda, denyutan nadi dia akan berbeza. Jadi, dalam eksperimen ini, tengok dalam buku teks ada, kamu, apakah pernyataan masalah? Dia adalah dalam bentuk soalan. Bentuk soalan in question form. Kenapa perlu jadikan bentuk soalan? Tujuan soalan adalah untuk kamu menjawab. 你有问题，你就可以解答。Jadi kita jadikan isu kita sekarang satu soalan. Satu soalan, lepas itu kita cuba nak menjawab. Jadi adakah kadar denyutan nadi manusia berbeza mengikut jantina? Kita nak tengok, ya ke tidak. Okay, jadi secara hipotesis, jadi cikgu, apa itu hipotesis sekarang? Hipotesis, perkataan yang senang kata, ramalan. Ramalan kesimpulan yang akan berlaku. Tapi kalau untuk definisi yang lebih betul, biasa hipotesis merujuk kepada satu pernyataan hubung kait pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Maksud dia, kalau kamu nak masuk ke makmal sains, kamu nak buat eksperimen, kamu akan ubahkan pemboleh ubah dimanipulasikan. Betul ke tidak? Kamu akan ubahkan pemboleh ubah dimanipulasikan. Cikgu nak tanya, jadi tiba-tiba ramai pula. Okey, terima kasih sebab masuk daripada 45. Jadi, cikgu nak tanya, Chong Jaling. Jaling ada Jaling? Dia ada kan Jaling? Ada. Okey, cikgu nak tanya, kamu masuk ke dalam makmal, kamu nak buat eksperimen. Kamu akan ubahkan pemboleh ubah dimanipulasikan. Betul ke tak? 你会改变操纵性变数. Betul kan? Betul. Lepas kamu ubah, kamu akan perhatikan apa yang akan berlaku pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi dalam eksperimen, kalau kamu masuk makmal, tak ada lagi ayat jeku apa yang kita perlu buat. Tidak. Patutnya kamu lebih jelas daripada jeku apa yang kamu nak buat sekarang. Hanya kamu perlu tahu, jeku, mana saya nak dapatkan benda ini. Itu je dia. Kepada mereka yang baru masuk, kita sekarang tengah memberikan pengenalan kepada laporan eksperimen secara pendek kata. Okey, murid-murid, laporan eksperimen ini bukan lagi isu jeku. Saya tak buat eksperimen. Bagaimana saya nak buat laporan? Salah. Salah sangat. Seharusnya anda telah membuat laporan eksperimen anda dari perkara satu tujuan, kedua pernyataan masalah, ketiga hipotesis, keempat pemboleh ubah, kelima bahan dan radas, keenam prosedur. Kamu perlu siap sehingga prosedur sebelum masuk ke makmal. Itu sebenarnya disiplin sains yang ada. Maksud dia, kamu telah bersedia untuk buat eksperimen. Jadi harap semua anda faham. Kepada yang mereka baru masuk juga, anda boleh belek buku teks anda, muka surat 38 dan 39. 38 dan 39. Ya, kita nak buat eksperimen untuk mengukur kadar nadi manusia. Di dalam muka surat 38 dan 39 ini ada 3 laporan yang berbeza. Semua perlu buat. Kamu akan hantar selepas buka sekolah. Laporan anda akan disimpan sebagai evidence. Ada pegawai datang kalau dia nak tengok kamu buat eksperimen ke tak. Perlu. Sebab cikgu dah cakap ada 8 eksperimen wajib. Kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang. Eksperimen yang pertama yang wajib buat ialah eksperimen kadar denyutan nadi. Bukan andi, nadi. Jadi perlu buat. Okey. Dan kita akan buat juga untuk menanam kacang hijau. Kacang hijau itu nantilah masuk ke bab ke-6 nanti. Ya, siapa ada soalan ni? Cikgu, ini buat ke mana? Soalan baik. Nanti pada penghujung nanti ataupun cikgu serba sekarang terus lah. Jadi ada murid akan tanya, cikgu, ini saya nak buat pada full scrap ke? Full scrap maksudnya kertas yang macam ni. Jawapan dia, ya. Bertulis, ya. Cikgu, kenapa saya tak boleh type? Cikgu, kenapa
kita tak digalakkan type. Murid-murid, laporan eksperimen kalau kamu masuk ke universiti ya, memang kebanyakannya type. Tapi untuk peringkat sekolah, demi mengelakkan murid daripada copy paste, maksud dia, kawan A dah buat type siap-siap semua dah. Dia hantar kepada kawan B ubah sikit, copy paste semua, jadi hasil dia. Cikgu nak elakkan benda itu. Jadi sekarang, tulis di kertas full scrap. Tak ada pilihan. Untuk kamu peringkat awal ni, tulis kat kertas dulu. Okey, tulis. Cikgu nak kamu tulis dari tujuan sehingga ke kesimpulan. Jadi kalau ada 12 laporan eksperimen, maksudnya ada 12 helai kertas. Setiap eksperimen pada helaian kertas yang berbeza. Jelas ke tak jelas? Adakah tak cikgu dah jawab soalan kamu? Chong Kayen, Chong Jaling. Boleh ya? Sorry ya, jadi tak ada pilihannya. Bukan cikgu tak nak anda type. Cikgu kalau ikut cikgu lebih suka kamu type. Lebih kemas. Tetapi untuk peringkat awal, tak nak ada isu plagiat ataupun copy and paste terus. Plagiat itu tak apa, ada ubah sikit lagi. Copy and paste ni cikgu nak elakkan. Nanti dapat soft copy komputer, salin je. Tak boleh. Tuliskan. Sebab ini juga untuk latihan anda pergi membuat soalan kertas 2 sains SPM. Cikgu anggapkan ini sebagai latihan ya. Cikgu dah anggapkan ini sebagai latihan ya. Jadi sekarang pergi ke hipotesis. Kita dah siap tujuan, pernyataan masalah dan pemboleh ubah. Jadi cikgu, ayah salin sajalah kan. Kenapa kita nak susah-susah nak fahamkan? Cikgu dah cakap. Kalau ini dalam soalan SPM, dia tak ada isu minta kamu salin ya. Dia adalah kosong. Kamu perlu jawab. Jadi apakah hipotesis? Jadi kamu perlu kaitkan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan bergerak balas. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan jantina ada dua, perempuan dan lelaki. Dalam buku pun dah jelas tulis perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding lelaki. Jadi itu ada hipotesis, ramalan ataupun kita panggil kesimpulan awal. Jadi, ya ke? Kita perlu buat eksperimen lah. Jadi kita nak buat eksperimen bukan masuk makmah, cikgu, apa kita perlu buat? Tidak. Jadi apakah radas yang diperlukan? Untuk kirakan kadar nadi, kamu telah diberikan gambar raja macam ni. Ada beberapa tempat yang anda boleh kira nadi ya. Leher, ini, tangan kat sini. Ada yang guna tengok kat sini pun boleh. Tapi secara am kita akan tengok pada gelang tangan ini, tekan, kamu akan rasa ada denyutan nadi. Ya. Jadi kita perlukan alat ataupun radas yang memberikan kita masa. Okey, kita nak kirakan kadar nadi dalam 1 minit. 1 minit. Jadi 1 minit itu macam nak kira. Kalau kat rumah kamu boleh guna handphone lah. Tapi kalau kat Mama Sains, kita tak boleh guna handphone. Tak dibenarkan bawa handphone ke sekolah. Kita akan gunakan radas yang standard, panggil jam randik. Cikgu, apa itu jam randik? Tengok pada skrin kamu sekarang. Tengok pada skrin. Ini jam randik. Standardnya. Okey. Ini dia. Ada jam randik digital juga. Macam ni. Kalau kamu tengok ada digital. Jam randik yang standard kalau kat Mama ada bentuk macam ni. Kamu boleh tekan dengan jari terus. Dan kiraan masa kira sangat-sangat jitu. Okey. Sangat-sangat jitu. Sencun cek. Jadi bahan, kita tak gunakan bahan. Kita tak gunakan bahan-bahan seperti larutan apa. Jadi benda ini akan biar kosong. Tak ada kaitan. Jadi sekarang, prosedur. Apakah prosedur eksperimen itu? Cikgu, salin saja. Dengar ya. Sebab laporan eksperimen dianggapkan sebagai satu dokumen selepas eksperimen. Kamu perlu tukarkan ayat aktif kepada pasif. Jadi jalankan aktiviti, kamu akan tukar aktiviti ini dijalankan dalam 2 kumpulan. Iaitu kumpulan lelaki dan perempuan. Murid-murid, sabar, jangan takut. Kamu punya kumpulan senarainya akan cikgu maklumkan dan berikan dalam grup pada Isnin nanti. Okey? Nanti. Dan dalam kumpulan masing-masing, kamu akan buat eksperimen ini. Cikgu, lelaki mana, perempuan apa? Kamu daripada kumpulan kamu,
akan tentukan siapa lelaki, siapa perempuan yang perlu buat eksperimen ni. Dalam kumpulan akan guna data yang sama. Okey, cikgu berharap anda ada berkomunikasi dengan kawan-kawan satu kumpulan. Kalau kamu tak boleh capai mereka, okey, anda kata satu kumpulan 5 orang. 2 orang saja yang boleh call angkat, yang 3 lagi call mati pun tak angkat. Okey, kalau mereka jenis macam tu tak apa. Mereka tak akan dapat markah untuk eksperimen lah. Cikgu akan bagi TP1 ke TP2 je. Kamu buat saja. Yang boleh berhubung, teruskan. Yang tak boleh, cuba. Kalau masih tak boleh, biarkan saja. Mingpai mah. Boleh faham ke tak? Cikgu tak nak nanti menjadikan beban. Cikgu memang nak kamu semua berhubung Okey? Berhubung. Sebab apa? Murid-murid, kalau anda memahami TP, tahap penguasaan ataupun band dalam PBD, pentaksiran bilik darjah. Nah, cikgu tadi dah sebut, tengok balik video tadi kalau siapa yang masuk lewat, eksperimen bukannya selesai di makmal sains saja, tidak. Kamu boleh buat sebelum itu, masuk makmal sains untuk mencari data je. Jadi, selepas anda dah buat, kamu perlu membentangkan, murid-murid bentangkan data. Kalau kamu nak dapat TP5, siapa dia? Faham ya? Terima kasih. Jadi, TP5, kalau kamu nak bentangkan dan juga menginterpretasi data dan keputusan dengan penakalan saintifik. Okey? Jadi, secara siapa yang membuat laporan eksperimen yang lengkap, kamu seharusnya boleh dapat TP5, boleh mempersembahkan laporan. Kalau anda mampu buat sendiri laporan eksperimen, bukan salin, tapi orang tanya kamu, cikgu, saya tak tahu pun. Kamu suruh saya salin sajalah. Kalau itu ayat yang kamu bagi saya, maksimum yang cikgu boleh bagi TP4 saja. Sebab anda tidak membentang dan kamu tidak menginterpretasi data yang ada. Kamu hanya setakat buat secara lengkap, usaha itu ada. Cikgu menghormati dan cikgu menghargai. Tetapi kalau nak dapat TP5, TP6, tak bolehlah, tak jadi. Sebab anda tidak membentang. Okey, tidak membentang apa yang ada. Faham ke tidak murid-murid? Boleh faham ke tak? Ifah? Faham cikgu. Thank you Nasrul thank you. Ifah, faham no Ifah? Faham ya? Cikgu sambung sekarang. Jadi apa lagi yang kamu boleh tulis? Ikut dalam buku itu, okey, langkah yang kedua, bacaan denyutan nadi. Nadi setiap murid dalam masa 1 minit diambil seperti pada raja. Sekarang 3 warna kita letak 1 lah. Okey. Jam randik akan dipegang oleh seorang murid dan masa akan dijaga. Jadi benda yang sudah berlaku. Jadi cikgu, perlu lukis gambar raja ke tidak? Dalam SPM pun sama soalan itu. Kalau cikgu cakap, lukislah sebab anda perlu lukiskan gambar raja seandainya kamu punya penulisan tidak jelas. Kamu tak mampu menuliskan sesuatu ayat yang cikgu boleh faham. Maksud dia, kalau dalam ujian, kamu tak yakin apa yang kamu tulis itu boleh difahamkan orang, memang disarankan supaya lukis terdahulu baru jawab. Lukisan anda kalau ada label dan betul, biasanya ada 1 markah di sana dalam SPM. Okey? Sebab dalam lukisan itu dah menjelaskan macam mana kamu nak membuat eksperimen tersebut. Jadi, bacaan denyutan nadi setiap murid dalam seminit dicatatkan. Okey? Bacaan denyutan nadi semua murid lelaki dan perempuan di dalam kumpulan. Kita buat di dalam kumpulan, dikumpulkan. Okey. Jadi
purata denyutan nadi. Okay, purata denyutan nadi mengikut jantina dikira. Okay, dikira dan direkodkan. Sorry, tak nampak kan? Direkodkan di dalam jadual. Di dalam jadual. Jadi inilah cara anda tulis prosedur laporan eksperimen. Tapi kalau dalam ujian, prosedur kamu akan tulis seperti format yang dalam buku teks kamu dalam bentuk aktif. Maksudnya arahan sebab merancang. Laporan kamu sudah siap, jadi kamu akan tukarkan bentuk ayat itu ibarat kamu sudah buat. Okey, sudah buat eksperimen tersebut. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu akan teruskan. Jadi cikgu, saya masih belum buat eksperimen. Jadi boleh saya buat laporan ke tak? Siapa nak jawab? Boleh kita buat laporan ke tak tanpa buat eksperimen? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak, murid-murid? Amir Idam ada Amir Idam? Amir Idam? Ya. Jadi boleh ke tak? Tak boleh. Kita boleh lah. Contoh jaling. Cikgu dah buat sampai ke prosedur ni. Adakah tak cikgu sedang buat eksperimen? Tak ada. Cikgu hanya tengah merancang. Betul ke tak, Jaling? Jaling? Jaling ada Jaling? Jadi, boleh ke tak kita buat laporan sekarang? Boleh ke tak? Walaupun kita tanpa buat eksperimen. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, kita dah buat sampai ke prosedur. Malahan, kalau ujian dalam SPM pun, kita diminta untuk membuat satu jadual keputusan. Murid-murid, di sini cikgu perlu anda memberikan perhatian. Keputusan, ya, dalam SPM, ketika soalan yang nombor 9 esei itu, kamu masih belum buat eksperimen. Tetapi, kamu boleh membuat jadual untuk bersedia, menyediakan diri sebelum anda buat eksperimen. Jantina murid, jadi kamu nampak dah, di sebelah kiri ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Cikgu guna biru. Ini ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan ini, boleh ke tak kamu tuliskan dia punya kategori? Jawapan boleh. Sebelum eksperimen kamu tahu kamu akan guna lelaki dan perempuan. Okay. Dan sebelah kanan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas iaitu kadar denyutan nadi. Okey, tuliskan dalam huruf besar. Okey. Secara purata. Maksudnya kalau kamu buat untuk 3 lelaki, bagi 3 lah. Kalau perempuan bagi. Kalau perempuan buat 2 orang, bagi 2. Kalau kamu buat satu-satu saja, tak apalah, satu guna je pun tak apa. Jadi, untuk pemboleh ubah bergerak balas, kamu biarkan jadual itu, bahagian itu saja kosong. Cikgu ulang, bahagian itu kosong. Kamu tak boleh buat apa-apa. Kosong je. Sebab itu yang cikgu cakap, masuk makmal, buat eksperimen, catat. Kalau kamu catat, itulah jawapan dia sebenarnya. Kamu ketika buat eksperimen. Jadi, lain kali kalau ada masa akan datang, kamu tahu dah. Sebelum anda masuk ke makmal buat eksperimen, kamu seharusnya sudah ada laporan yang separa lengkap. 已经做好一部分了的. Bukannya masuk otak kosong, kertas kosong, semua kosong. Tanya cikgu apa yang kamu perlu buat. Salah ya? Okey? Termasuk sekarang perbincangan. Kalau kamu tengok buku teks perbincangan, cikgu tak ada perbincangan pun. Soalan ini untuk anda jawab, itulah soalan yang kamu akan jawab dalam perbincangan. Biasanya akan dibimbing oleh soalan. Kamu perlu jawab soalan itu. Okey? Soalan itu tanya, adakah terdapat perbezaan kadar denyutan nadi antara murid lelaki dengan perempuan? Ya. Jadi mana satu lebih tinggi, lebih rendah? Kamu tahulah. Okey? Dan sekarang yang paling last sekali, akhir.
Kesimpulan untuk eksperimen biasanya sama seperti hipotesis. Sama seperti hipotesis. Kalau hipotesis kamu salah, hipotesis anda salah, kamu buat eksperimen lain daripada hipotesis, kamu perlu buat semula. Dia akan sama dan murid-murid akan hilang markah kalau dia tidak sebut. Wajib sebut di sini, wajib, iaitu tulis di sini hipotesis diterima. Hipotesis diterima. Kalau hipotesis lain daripada hasil anda, kamu perlu buat semula eksperimen sebenarnya. Jadi kesimpulan, biasanya sama dengan hipotesis, kamu ramalkan, okey berlaku, bagus, itu yang berlaku, itu yang sama seperti saya sebutkan. Kalau lain, kamu perlu ubahkan hipotesis, buat semula eksperimen, sehingganya kesimpulan kamu dapat ialah hipotesis diterima yang sama. Itulah konsep sains anda perlu belajar. Ini adalah penyiasatan saintifik untuk anda menyiasat fenomena yang berlaku di sekitar anda. Cikgu, kenapa saya nak belajar benda susah macam ni? Cikgu nak ulangkan secara am. Saya tahu cikgu, kamu tak masuk kelas secara fizikal. Cikgu nak ambil kesempatan ini sebut ketika bab 1. Murid-murid, penyiasatan saintifik ini, ataupun kalau kamu tengok dalam laporan eksperimen ini, mengajar anda satu disiplin. Mengajar kamu satu disiplin. Cikgu, disiplin apa pula? Disiplin untuk menyelesaikan masalah. Disiplin untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kalau kamu sentiasa dapat gagal dalam matematik, anda kata kita ambil matematik, gagal, fail. Masalah ke tidak? Masalah ke tidak, murid-murid? Cikgu nak tanya seorang di sini. Ensong. Tan Ensong ada? Ensong? Kenyau ada, Kenyau? Ya. Andai kata kamu sentiasa gagal dalam matematik ataupun okey, matematik kamu mungkin kata kamu tak pernah gagal. Okey, tak apa. Andai kata kamu nak dapat A, tapi sekarang tak dapat A, selalu dapat B. Masalah ke tidak untuk kamu? Kamu nak A, tapi sentiasa dapat B. Masalah ke tak? Masalah. Nak selesai ke tak? Tak Ensong, nak selesai ke tak? 你要 A 的，数学你要 A， 但是你时常都拿到 B， 是不是个问题？ Kenyau ada Kenyau? Kenyau tak jawab dari tadi. Kenyau okey ke tak Kenyau? Airi Iskandar? Airi Iskandar? Ada? Airi? Airi ada tak? Okey, tak ada respon. Last sekali cikgu dah tanya soalan. Thank you pada jaringan. Jasmine. Jasmine? Jasmine ada? Jasmine? Thank you. Ya. Yeah. Jadi, kita sekarang nak selesaikan masalah kita nak dapat A. Jadi, kita akan menulis tujuan. Menyiasat apa-apa cara untuk meningkatkan kita punya matematik menjadi A. Di sinilah kamu akan tahu. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan yang kamu akan ubahkan dalam eksperimen untuk menjadikan matematik kamu A. Jadi mungkin kamu kata banyak sebab. Antara sebanyak-banyak sebab kamu nak ubahkan, manipulasikan jelah membuat latihan 10 soalan setiap hari. Contoh, membuat latihan matematik 10 soalan setiap hari. Sebelum ini tak buat. Jadi hari ini kamu nak mula buat latihan kerap 10 soalan setiap hari. Jadi, kamu akan kata menyiasat kesan membuat latihan 10 soalan matematik setiap hari ke atas pencapaian markah matematik anda. Nampak ke tak? Kamu sekarang tengah buat penyiasatan saintifik. Kalau kamu tak membuat penyiasatan saintifik menyelesaikan masalah, apa yang kamu akan percaya? Kepada mereka yang tak nak berusaha, akan mulalah buat benda-benda yang bodoh. Orang kata bodoh lah. Tukar feng shui ke? Okey, sembah Tuhan-Tuhan ke, dewa-dewa lain ke? Itu semua salah. Jadi, kita akan buat secara saintifik, carikan masalah, ubahkan dia, tengok ada ke tak kesan ke atas pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak. Dalam isu tadi, matematik nak jadi A. Jadi, kita akan buat pernyataan masalah. Adakah kita membuat latihan 10 soalan sehari itu akan
menjadikan kita A, standar soal. Kita pun buat hipotesis. Jika kita membuat latihan 10 soalan setiap hari, maka kita akan mendapat A. Hipotesis. Lepas itu kita akan buat prosedur. Prosedur eksperimen lah. Betul-betul buat. Jangan kata kita rancang buat 10 soalan setiap hari, lalas tak buat. Lepas tu tengok result dah dapat A. Oh, salah tu. Tidak. Prosedur ini untuk kita buat eksperimen. Eksperimen ubahkannya. Boleh faham ke tak murid-murid? Sebenarnya laporan eksperimen ini adalah satu disiplin, penyiasatan saintifik, disiplin untuk anda belajar untuk menyelesaikan masalah. Bukannya buat sains saja. Itu pasal ilmu sains ini boleh digunakan di mana-mana saja. Laporan eksperimen ini adalah membentuk sifat kamu. Membentuk sifat ingin tahu anda dengan cara penyiasatan saintifik. Jadi, cikgu, ada lagi 2 eksperimen. Tadi kata A kan, ada B, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan umur, dan C, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan aktiviti fizikal pada muka surat. Ada 39. Ya, ada 3 laporan yang berbeza. Nanti cikgu akan memberikan anda kumpulan, senarai kumpulan. Kamu perlu buat. Kamu perlu buat mengikut kumpulan masing-masing. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, cikgu, Amin Idam, apa dia? Ya? Apa dia, Amin? Oh, bila nak hantar laporan ni? Sabar. Lepas buka sekolah, setiap kamu akan dapat file coklat masuk ke dalam je. Sebagai evidence yang cikgu boleh tunjukkan kalau ada pegawai datang tengoklah. Boleh faham? Kalau boleh buat sekarang lah. Nanti cikgu bagi kumpulan dah, kamu boleh bincang sesama ahli kumpulan kamu. Mesti kamu ada telefon mereka, carikan sampai dapat, tanya guru kelas kamu supaya bincang. Cikgu akan bagikan senarai itu nanti. Okey? Yang lain pun sama. Kalau ada soalan, kamu boleh tinggal. Kalau tak ada soalan, tunggu kejap. Cikgu nak ambil gambar kelas kamu sekarang ya. Cikgu nak minta izin supaya ambil gambar untuk buktikan kehadiran